Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Emilia binti Sapian, nombor metri I21105337. Dari kelas PKK Grup 8, saya akan mengulas sedikit tentang tajuk daging korban untuk orang bukan Muslim. Ia dari buku wacana Pemikiran Islam, Syed Sariman Syed Ali. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut mengenai korban, kita sepatut mengenali apakah yang dimaksudkan dengan korban. Korban ni ia dimaksudkan dalam konteks ajaran Islam, dia merujuk kepada keperluan menyembelih binatang tertentu pada hari raya Aidiladha ataupun hari tasyrik, dengan bertujuan untuk mendampingkan diri dengan Allah. Binatang yang dibolehkan untuk menyembelih ialah seperti unta, lembu, daging, kerbau dan biri-biri. Ibadah ini juga dia adalah sempurna untuk mengingati peristiwa pengorbanan Nabi Ibrahim AS dengan anaknya. Okey, kembali kepada isu korban tu tadi. Penulis buku ini juga membawa satu isu berkaitan dengan korban. Antaranya ialah isu daging korban untuk bukan Islam. Mungkin persoalan ini sangat familiar kerana tradisi orang Malaysia dan masyarakatnya yang hidup bersifat pluraliti agama dan bangsa. Bahkan Muslim dan bukan Muslim tinggal serta hidup dalam satu komuniti berjiran. Jadi kita kat sini haruslah meneliti dengan lebih mendalam mengenai isu ini. Hal ini kerana ia tiada dalam keterangan yang jelas mengisytiharkan bahawa daging korban itu haram untuk diagihkan oleh orang yang bukan Muslim. Di dalam dalil Al-Quran dan As-Sunnah, bahkan di dalam Al-Quran sudah jelas menyatakan bahawasanya daging korban ini harus diberikan kepada orang fakir miskin ataupun secara umumnya tanpa mengambil kira status agama yang dianuti oleh mereka tersendiri. Jadi dalam surah Al-Hajj, Allah berfirman ayat 28, maka makanlah sebahagian daripadanya dan sebahagiannya lagi berikanlah untuk dimakan oleh orang yang sengsara ataupun fakir. Jadi kerana tiada dalil yang khusus daripada Al-Quran dan hadis yang menjelaskan bahawa hukum yang berkenaan, maka para ulama ni dia berijtihad untuk menentukan keharusan hukum pemberian daging untuk bukan orang Muslim. Jadi berdasarkan pandangan ulama, setelah mereka berijtihad daripada berbagai aliran mazhab dalam isu ini, dapatlah disimpulkan bahawasanya para ulama mengharuskan daging korban itu diberikan kepada bukan Muslim itu berdasarkan niat. Jika niat korban itu wajib, maka tidak harus untuk kita sebagai orang Muslim bagi daging korban itu kepada orang bukan Muslim. Manakala jika kita niat adalah sunat, maka harus kita bagi makanan itu kepada orang bukan Muslim. Tapi keutamaannya ialah khusus untuk orang Islam. Jadi cadangan saya bersetuju dengan penulis kerana saya bersetuju dengan penulis mengenai daging korban ni. Bahkan ia dapat dikongsikan dengan lebih teliti mengenai isu ini. Tambahan pula, isu ini sangat familiar dalam masyarakat kita secara amnya. Kesimpulan yang saya dapat daripada tajuk ini ialah pandangan ini sesuai untuk diperhatikan dalam komuniti yang berbilang etnik agama seperti Malaysia. Tambahan pula, amalan bersedekah ini adalah amalan yang dianjurkan Islam, malah digalakkan oleh Rasulullah SAW. Jadi seorang insan pun yang bila kita hulu makanan dia tidak ambil. Jadi lebih utama daripada jika pemberian ini diterima pakai. Umat Islam di Malaysia dapat mempromosikan Islam menerusi ibadah korban sebagai sebuah agama yang pembawa rahmat. Umatnya pula bersifat pemurah dan sentiasa menyantuni manusia tanpa mengira perbezaan budaya dan agama.
umat Islam ni dikirakan sebagai agama yang harmoni, agama yang kita tak perlu nak tengok agama itu macam mana. Jadi sekian, terima kasih.